Alhamdulillah, Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Pada petang ni, saya ingin lagi kongsikan berkenaan dengan troubleshooting aircon Panasonic 1 HP, 1 horsepower ataupun dipanggil 1.0 horsepower. Okey, baik. Apa yang terjadi pada aircon belakang saya ni, ianya pada mulanya saya pergi rumah customer, saya on dan mulanya saya dapat panggilan daripada customer mengatakan aircon beliau hanya indoor saja berfungsi. Itu pun tak lama kemudian indoor dia cut off dan semasa indoor berjalan tak sejuk. Itu laporan yang saya dapat daripada customer lah. Okey. Jadi setelah saya sampai di rumah customer dan saya pergi buat troubleshooting, checking menggunakan multimeter, apa yang saya dapati, indoor hantar signal ke kompresor tetapi kompresor tak berfungsi. Arus masuk pada terminal 1, 2 dan 3 ni arus masuk. Okey. Tetapi tak berfungsi. Okey. Incoming daripada indoor ada hantar signal, incoming daripada indoor 200 lebih voltage lah. Dan pergi pada outdoor pun stay sama. Kabel live ataupun kabel pada terminal nombor 1 yang menggunakan warna coklat sebagai live ataupun sebagai terminal 1, biru sebagai neutral terminal nombor 2 dan merah terminal nombor 3 sebagai signal ataupun dipanggil run. Okey. Jadinya api masuk tetapi tak berfungsi. Jadinya saya suspek dia punya DB board inverter lah. Outdoor unit punya IC board. Jadinya saya checking menggunakan meter, saya cabut semua probe menggunakan aplikasi pada Panasonic punya aplikasi dia. Aplikasi menunjukkan dia punya error code semula. Error code pada remote menunjukkan H11. Kalau H11 pada telefon tu menunjukkan, pada aplikasi telefon Panasonic punya aplikasi menunjukkan api tak sampai pada outdoor unit. Tetapi dan saya ikut langkah-langkah troubleshooting dia tu, cabut ke 3 terminal 1, 2, 3 cabut, kemudian cek dia punya DC vote. Okey, tengok dia punya bacaan sama ada dua bacaan yang ditetapkan adalah 20 hingga 50 ataupun 20 hingga 70 DC vote. Kita dah cabut terminal dan kita cek menggunakan multimeter. Okey, dapat bacaan lebih daripada 70, 100 lebih DC vote. Okey, saya tunjuk pada rakan-rakan. Okey, saya pusingkan multimeter ni pada DC vote. Okey. Kemudian saya cek pada terminal kompresor.
pada terminal outdoor unit. Okey, merah ni saya letak pada nombor 1 dan hitam saya letak pada nombor 2. Dan saya dapat bacaan kat sini sekarang saya dapat 0.000. Kalau 0.000 ni kalau dekat DC vote ni dia menunjukkan dia baik lah. Tak ada masalah apalah. Okey. Okey. Saya pergi kepada DC vote. Okey, saya letak pada kabel perut hitam pada neutral. Perut merah saya bawa letak dekat terminal nombor 3. Pun sama juga. Kosong juga. 0.00. Okey, jadi bacaan yang telah tercatat pada aplikasi tak dapatlah. Sepatutnya dapat pada 20 hingga 50 DC volt. Tetapi ini tak dapat, kosong. So, apa yang kita suspek adalah board inverter ataupun outdoor unit punya board. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita tahu apa error code yang telah ditunjukkan pada remote control. Okey, saya on dulu. Saya on dulu unit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Saya masuk saja soket. Masuk saja soket switch, terus trip pada main switch ataupun ELCB trip. So dekat sini apa yang terjadi adalah kabel earth ada api. Okey, ini satu point yang besar lah. Okey, earth ada api. Macam mana kita nak tahu earth ada api? Sekarang saya letak test pen di kabel earth. Okey, semula. Saya kena cabut dulu kabel earth. Kemudian saya kena on dulu soket switch. Baru saya dapat. Okey, sekarang ni kabel earthing saya cabut. Sekarang saya on balik unit. Oh, short. Masuk saja neutral dengan earth ni. Neutral plug 3 pin ni masuk saja, terus short. Okey, sekejap saya check kat sini. Live dan neutral. Ada arus elektrik 0.12. Okey, ada arus. Saya letak AC kosong. Okey, AC tak ada. DC ada arus. Hmm, 0.011. Okey, dia menunjukkan bacaan di meter lah. Jadi kalau kita masuk pun dia akan trip juga. Tak apa, saya try. Saya masuk saja. Dah trip lah. Okey. Sekarang ni saya buka kabel neutral. Kita masuk lagi. Tangkap balik main switch MCB. Dah tak trip. Okey. Sekarang tak trip. Saya dah cabut kabel neutral. Dah tak trip dah. Saya on unit dahulu.
Trip. Nampak Dan sekarang ni saya cabut kabel live. Kabel live saya cabut. Okey, ni saya cabut kabel live Sekarang saya on balik unit. Okey. Dan saya nak on unit ni yang belakang saya. Kabel saya dah cabut, tinggal kabel signal atau run saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dah on unit kat belakang saya. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni kabel incoming daripada indoor saya cabut kesemuanya. Ketiga-tiga kabel. Earding, live dan neutral. Ataupun dipanggil earding 1, 2 dan 3. 1, 2 dan earding. Indoor jalan. Tapi semasa di rumah owner, memang semasa saya buka je switch, terus rumah jadi trip. Rumah trip. Tetapi saya on off balik switch, saya angkat balik ESCB dan on unit dan mendapati unit boleh on, tetapi dia naik blinking timer macam ni. Okey. Dan ada kabel dan ada lampu power. Tetapi sekarang ni apa yang saya buat tadi, apa yang terjadi sekarang ni, dah tak boleh sambung pada kabel live, neutral dan earth. Kalau kita sambung, dia trip dekat ICB. Okey, jadi sekarang ni saya check arus pada kabel. Okey, saya check arus pada kabel. Okey, kabel live ataupun kabel terminal 1 dengan neutral. Ada voltage 232. 232. 232. 230. 232 voltage, 232 volt. Sekarang ni dekat kabel ni ada arus. Tetapi tak bersambung di outdoor unit. Jadi dia naiklah timer mengatakan ini kalau kita check dekat error code, apa bacaan apa dia punya error code tersebut. Jap. Saya try. Kita try check. Dekat remote untuk Panasonic kita tekan pada butang yang kecil di tengah-tengah yang dalam tu. Dia ada check. Untuk kita tekan check. Okey. Sekarang saya tekan check. Kita kena tekan dan hold sehingga dia keluar kosong macam ni, nampak? Dia keluar kosong macam ni. Nampak kan? Okey, dan tekan pada panah bawah ataupun atas. Barulah dia naik kod. Nampak? Naik kod kan? Tekan lagi. Tekan ke atas lah. Okey. Tengok dia akan jadi kod apa yang dia akan tunjukkan dekat sini. Okey. Saya dekatkan sikit. Dan kita sama-sama kita dengar apa dia punya bit pada kod yang
ke berapa yang dia akan jadi, dia akan berbunyi bit. Okay, sekarang ni H51586799 F11 H11. Dengar dia bunyi kan? H11. Nampak? So, kita jangan apabila kita dah dapati error code H11, kita jangan terburu-buru tukar IC board ataupun semula ni PCB indoor. Jangan terburu-buru. Sebab saya nak kongsikan benda ni sebab saya pun dah tersalah. Saya ingat bila sini bagi signal H11, kalau kita tukar, kalau kita ikutkan dalam H11 punya aplikasi di telefon, Panasonic punya troubleshooting, okay, dia bagi tahu situ replace PCB indoor unit. Kemudian test. Okay. Saya pun order PCB indoor. Kemudian dah sampai PCB indoor, saya pergi pasang. Jadi benda yang sama macam ni. So, waktu tu kompresor ni tinggi kedudukan dia. Jadi saya dalam masa yang sama pun hujan waktu tu. Jadi saya tak keluarlah, tak pergilah panjat bahagian outdoor unit untuk checking. Saya cuma cabut kabel outdoor unit saja daripada indoor. Saya cabut kabel dia. Terminal tu saya cabut. 1, 2, 3 tu saya cabut sekali dengan earding dan saya check di kabel saja. Kabel ke outdoor. Tuan-tuan faham kan? Kabel daripada indoor ke outdoor. Kabel tu saya cabut dan saya check bacaan DC. DC volt saya check. Saya dapati waktu tu dia tak dapat 20 ke 50 ataupun 20 ke 70. Dia sepatutnya dia punya voltage dia 20 volt ke 70 ataupun 20 ke 50. Itu menandakan outdoor unit punya PC board dia baik. Tetapi waktu tu saya cek, dia dapat bacaan lebih daripada semula bawah daripada 20. Bila bawah daripada 20, mesti ada masalah dekat outdoor unit. Tetapi waktu tu saya orang kata apa, saya terlalu confident sangat. Okay, sehingga kan saya tak fikir dah kata PCB outdoor unit punya problem. Saya suspect sangat-sangat adalah indoor unit punya PCB. Jadi orderlah indoor unit PCB. Apabila indoor unit PCB sampai, pergi je pasang. Jadi benda yang sama macam ni, blinking macam ni. So apa yang saya tetapi sebelum saya nak order benda tu, saya dah bagi tahu customer. Saya cakap saya tak berani bagi keputusan sama ada apabila dah tukar PCB indoor punya ni, aircon ni akan kembali hidup seperti biasa. Saya tak berani sebab saya tanya dia, apa punca aircon ni jadi macam ni? Dia bagi tahu ketika itu hujan lebat dan ada kilat. Memang dekat PD ni memang kerap kilat. Dan waktu kilat sambar tu, aircon rumah terus black out. Apabila rumah black out, rumah tersebut didiami oleh customer lah. Okay. Dan customer on balik switch ESCB on balik apa semua, buka je switch aircon, trip. Jadi customer tak berani on dah lah, tutup lah switch aircon. Jadi angkat balik ESCB. Dan waktu tu baru saya dapat suspect. Saya kata kemungkinan dua-dua PCB rosak, tetapi kita tukar dahulu untuk indoor unit. Tapi saya tak berani bagi jaminan, saya cakap. Sebab dekat meter, saya ingat bawah bacaan 20,
PCB indoor, okey. Rupanya bawah 20 memang rosak. Atas 70 pun memang rosak. Dia macam tu. Sekarang ni memang rosak teruk lah ni. Sampai dah tak boleh masuk langsung soket switch. Masuk je trip. Memang rosak. Rosak sungguh-sungguh. Dia dah tak boleh buat apa lagi dah. Jadi dekat body pun kalau kata kita letak kabel, memang trip. Saya letak kabel edding sahaja. Okey, sekarang ni kabel ni ada arus tau. Okey, tuan-tuan. Semula saya kena pakai glove. Saya lupa. Alhamdulillah. Nasib baik saya teringat. Alhamdulillah, syukur. Okey, ini betul-betul saya nak kongsikan pada rakan-rakan. Okey, kita tengok saya letak je kabel. Dan dalam masa yang sama, rakan-rakan fokuskan dekat ESCB. Okey? Sekarang saya letak kabel edding saja. Okey, tak trip. Saya letak edding tak trip. Saya letak live sahaja. Pun tak trip. Okey, jadi saya ikatlah. Dah tak trip, saya ikat. Saya ikat live. Kemudian saya letak neutral. Okey, tak trip. Okey. Ini yang terjadi di rumah owner semasa saya on. Kemudian saya letak kabel earth. Okey, saya masuk earth. Okey, pun tak trip. Ini yang terjadi. Awalnya dia trip dekat rumah owner. Kemudian saya angkat bilik ESCB, saya on, boleh on macam ni. Bila on saja, sekejap je indoor cut off. Dan dia naik blinking timer. Dan kita tekan pada remote, dapat H11. Sekali lagi saya ulang. Okay, untuk dapatkan error code, kita kena gunakan benda yang agak tajam sikit lah. Okay. Okay, kita gunakan benda yang tajam sikit. Ya, macam probe pada multimeter. Dan saya tekan pada check. Alah. Saya off. Saya tertekan off pada remote dan saya on balik trip dekat ESCB trip. So kalau kita nak angkat balik pun dah tak boleh lah tu. Confirm tak boleh lah. Okay, sekarang saya angkat balik. Boleh. Jatuh juga. Dah tak boleh lah. Tak boleh pergi dah. Outdoor unit punya PCB. So, apa yang saya nak tunjukkan di sini, saya dah order PCB inverter dah sampai dan saya nak buat troubleshooting penukaran board outdoor unit. Kita nak tengok selepas kita tukar board outdoor unit, adakah ianya kembali normal ataupun tidak. Kalau tak normal, kalau tak balik kepada asal, tak baik, jam lah. Saya dah janji dengan customer. Saya dah janji. Saya katakan dekat dia, akak, kali ni sebab dia dah tak ada warranty, dah habis warranty dah. Kali ni kita order pula outdoor unit punya PCB. Dan indoor unit punya PCB trade in balik dekat saya. Jadi saya refund balik duit. Itu janji saya. Dan alhamdulillah owner terima cadangan tu. Saya refund balik untuk PCB indoor. Dan duit tersebut owner cuma tambah sikit saja lagi untuk dapatkan DB board outdoor unit ataupun DB board inverter. Okey. DB board pula tuan-tuan, alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullahalazim, bukan DB. PCB, okey? PC board inverter. Okey, alhamdulillah.
Dan sekarang jom kita cabut dululah switch. Tak perlu lagi lah kita nak test lagi 2-3 kali kan. Dia dah memang tak boleh buat apa dah. Masuk je kabel ni terus strip, masuk kabel terus strip. Memang tak boleh buat apa tu. Jadinya kita tutup switch, kita cabut. Dan kita terus buat troubleshooting penukaran ni lah. Penukaran pada outdoor unit punya ni. Okey, ni saya buat finishing balik, masukkan cantik-cantik. Tadi ada arus, tak apa-apa nak berani pegang. So sekarang ni saya finishing bagi smart sikit lah. Masuk kemas-kemas. Okay. Dan harus diingat tuan-tuan, dekat sini skru terminal ketiga-tiga terminal ni jangan ketat sangat. Nanti putus kang. Putus, habis. Saya dah pernah kena banyak kali lah. Jangan ketat-ketat. Ketat-ketat boleh tapi agak-agak lah. Putus kan nak kena cari. Nasiblah saya ada banyak stok yang skru terminal 1, 2, 3 ni ataupun skru terminal live neutral pada outdoor unit ni. Ada yang second hand yang owner tak nak tu, yang dah rosak-rosak kan. Saya ambil part-part dia semua saya ambil. Okey, alhamdulillah, jom kita mula sekarang. Kita cabut, ambil, buka dia punya casing. Okey, memang barai habis ni tuan-tuan. Okey, ada satu sensor dekat belakang ni, copper sensor. Okey, kita cabut copper sensor ni. Okey, alhamdulillah. Okey, dan di sini dia ada apa nama ni? Transformer. Okey, transformer ni kita tak kisah kita nak pasang kabel mana pun sebab dia dua-dua supply. Okey. Ini pergi mana tadi sangkut mana dah. Okey, ini ada satu pergi ke kompresor. Cabut soket dia. Okey, daripada klip dia. Klip. Untuk kompresor saja. Dia kena buka klip pada kompresor. Okey. Kerja-kerja troubleshooting ni tuan-tuan memang kena banyak bersabar. Oh tidak, tak jadi. Ini masa saya buka itu air rumah customer, memang buang lah gas. Kalau letakkan tak boleh nak ni. Tak boleh nak bawa turun. Dia terpaksa lah buang gas. Okey. Okey, dekat kompresor pun ada lagi copper sensor.
So dia ada dua couple sensor, masuk dekat high pressure punya condenser dan masuk dekat kompresor. Dekat kompresor gini. Okey, sini kita buka dia punya clip. Clip ni kita buka. Tekan turun, cabut. Okey. Tak sini. Ni cap ni kita, dia punya penutup cap ni kita cabut. Okey, dan sensor dia ada kat sini. Nampak? Nampak kan? Okey. Bateri saya ni macam dah bagi warning bateri handphone. Tapi tak apa. Okey, yang sini di kompresor tuan-tuan kena ingat lah, merah ni apa, biru apa dan kuning ataupun putih ni apa. Okey. Kalau tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan boleh tanda. Okey, macam saya suka tanda. Okey, biru ni run, merah ni command. Semula merah ni merah ni start dan kuning tu adalah command. Okey, kuning command. Cabut je. Kalau tak dapat, tuan-tuan boleh check balik dia punya bacaan menggunakan dalam bacaan ohm pada meter multimeter. Okey, memang dekat kompresor tak ada tulis apa langsung. Okey, tuan-tuan dapat ingat dua pun okey, biru dan merah. Merah adalah start, biru adalah run dan putih ataupun kuning adalah command. Okey? Ingat dua tu pun cukup dah. Run dengan start. Command dia dah tentu dapat dah bila tahu run dengan start. Kalau tak tahu, kalau tak boleh nak ingat kabel, boleh check balik menggunakan multimeter, menggunakan bacaan pusing bacaan pada ohm. Okey, dan check untuk dapatkan dia punya apa dipanggil hambatan. Dia ada 3 hambatan kat sini. Hambatan kecil, hambatan sedang dan hambatan besar. Hambatan kecil bacaan dia kecil lah, ohm dia. Hambatan sedang bacaan dia besar sikit daripada bacaan kecil tadi. Hambatan kecil tadi. Dan hambatan besar tu bacaan dia besar lah. Okey, baik. Sekarang kita check kompresor dulu, takut kompresor yang kongkang kan. Sekarang ni kita check kompresor menggunakan multimeter. Saya selectkan kepada ohm. Okey. Kemudian saya check kompresor. Kita letak salah satu di terminal. Okey, saya dapat 3.1 antara start dan com. Dan sekarang ni saya bawa start dan run. Saya dapat 3.2. Dan sekarang ni saya bawa pula probe negatif ke command dan run. 3.2. 3.1. 3.2. Okey. 3.1. Okey. Antara run dan start dapat 3.2. Antara run dan command kita dapat 3.1. Antara command dan start kita dapat 3.1. So di sini kompresor Panasonic semuanya sama. Jadi dekat situ kita kena ada satu perbezaan lah dekat sini. Walaupun 1 ohm saja berbeza, kita kena hati-hati dekat situ. Okey. Kalau tuan-tuan
takut, tuan-tuan boleh snap gambar dahulu sebelum cabut kabel. Okey? InsyaAllah. Sekarang ni kompresor okey. Jadi sekarang saya check dengan body pula. Check dengan body. Saya letak kat body. Dan saya check, saya tengok ada bacaan ataupun tidak. Tak ada bacaan pada command. Dan run pula, tak ada bacaan. Start pula, tak ada bacaan. Okey, jadi kompresor tak short. Kompresor okey. Sekarang kita check dia punya transformer. Okey, transformer kosong. So, transformer ni elok. Okey, kita tengok dia punya DC board. Transformer. Tengok berapa dia punya board DC dia. Kosong. Okey, board AC kosong. So dia okey. Okey. Saya tak tengok lagi dalam kotak untuk DB pula dah. Astaghfirullahalazim. Untuk PCB inverter punya. Sekarang ni saya nak tengok kat kotak. Okay, saya letak sini. Tuan-tuan tengok. Okay, ni dia punya inverter board dia lah. Yang original. Okay. Macam-macam dia punya ni dekat situ. Okay, harga dia. Ush, apa benda ni? Patutlah short. Macam ada benda dalam ni. Patutlah pecah habis dah. Bukan pecah. Macam ada benda. Tu yang short tu. Okay. Kita rehat sebentar tuan-tuan. Saya nak minum air dulu. Cuma kita tengok dia ada sensor tak? Sensor saja tak ada. Sensor. Okey. Sensor sahaja yang tak ada. Okey, tak apa. Sekarang ni kita review dulu original daripada Indo dan original yang kita order. Okey, sama-sama original. Kita boleh tengok dia punya nombor siri dia. Nombor siri dekat sini ACX H10C71100. Yang sini pula saya baca aja tuan-tuan ACX H0C71090. Okey, ni 71100. Sini 71090. Okey. Siri dia saja yang berbeza. Dan dia punya nombor model dia. Okey, dekat sini dia tak ada tulis pula nombor model. Ada tak? Dia lekat stiker nombor model. Sekejap kita check tengok. Okey, sini dia tak ada lekat nombor model. Okey, nombor model yang ni yang dekat stiker pada body outdoor. Kita tengok stiker pada body CU-U10VKH1. Yang sini CU-U10VKH1. Sama. Alhamdulillah. Okey. Jadinya memang original lah daripada Panasonic. Okay, sekarang saya nak buat installation untuk inverter original. Baik, kita lihat masing-masing, sama-sama kita lihat nanti outdoor bekerja ataupun tidak. Okey.
first kali kita masukkan kabel pada kompresor. Okay. Saya masukkan kabel pada kompresor dahulu. Kita ingat balik, biru adalah run, masukkan cantik-cantik. Kemudian kuning adalah command. Okay, dia bubuh kabel tie. Ikat terus Kuning atau putih adalah command. Masukkan, tekan cantik-cantik rapat-rapat. Dan merah adalah start. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Tadi ada trouble sikit, handphone habis bateri. Jadi saya tinggal dulu.
pergi mandi-mandi apa semua kan. Rehat sekejap sambil cas bateri. Dan sekarang kita sambung balik. Okey, saya dah sambung semua kabel semua saya dah sambung. Okey, sekarang ni tinggal nak on switch dan on unit. Okey. Dan mudah-mudahan ianya berfungsi dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, saya harap-harap sangat dia punya transformer ni okey lah. Mudah-mudahan, sebab saya order inverter saja, tak order pun transformer. Jadi risau juga sebab kena kilat kan. Takut transformer pun rosak juga. Tapi apa-apa pun kita test dahulu. Okey, dan mudah-mudahan ianya berfungsi, insya-Allah. Sama-sama kita lihat. Okey, sekarang ni DB saya dah naikkan. Ni DB pula apa panggil? ELCB. Dia kalau tak okey, kita masuk je soket switch terus ELCB trip. Sekarang ni kita masuk dulu. Alhamdulillah, satu petanda yang baik tuan-tuan, insya-Allah. Okey, sekarang saya on switch. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dua petanda yang baik, insya-Allah. Okey. Okey. Sekarang saya nak on apa nama unit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kompresor dah berjalan tuan. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah, syukur. Okey. Sekarang ni unit ni gas tak ada, gas kosong. Jadinya saya terpaksa tutup dahulu dan masukkan vacuum dahulu. Selepas vacuum baru masukkan refrigerant. Okey. Saya off dulu unit. Saya rasa lega lah. Saya bersyukur sangat-sangat dan rasa lega sangat-sangat. Alhamdulillah. Sekarang saya off dulu unit, insya-Allah. Okey, kita tengok. Kita dah off unit. Outdoor masih berfungsi. So, dia punya inverter berjalan dengan baik lah. Alhamdulillah. Memang rasa lega sangat-sangat tuan-tuan. Ini je puncanya. Inverter saja punca. Board inverter. PCB inverter. Ya Allah, ya Tuhan. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya nak vacuum. Kita sama-sama tunggu vacuum. Unit ni kita terpaksa kena tambah gas sebab apa? Semasa kita buka di rumah owner, memang gas tak ada. Kita buka gas. Aduh. Ini mana dia punya apa? Saya ada beli juga dia punya valve ni. Bukan apa? Dia punya apa nama? Sekarang kita vacuum dahulu. Okey, vacuum yang saya gunakan vacuum 4 CFM. Bismillahirrahmanirrahim.
negatif 1 ataupun negatif 30. Vacuum ni kalau kita ikutkan dalam kiraan mikron, kita kena vacuum sebanyak 200 mikron bagi refrigerant R32 ataupun R32. Tapi dia punya meter mikron ni kena sambung, kena masukkan dekat vacuum, kemudian hose kuning ni masukkan di mikron. Jadi dekat situ kita dapatlah 200 mikron berapa lama dan berapa minit yang sepatutnya. Jadi dekat situ tepat ditunjuk kalau untuk 200 mikron bagi R32. Jadi kita tahu berapa minit. Biasanya kebiasaan dalam pembelajaran yang saya pergi kursus, untuk kursus dipanggil kursus CSTP, okay, khusus Jabatan Alam Sekitar, 200 mikron. Itu kalau R32 ataupun R14 lah. Kalau R22 ataupun R22 500 mikron. Okey, jadi kita tak ada micrometer, kita berpandukan manifold gauge lah. Manifold gauge ni kita kena vacuum sehingga negatif 30 ataupun negatif 1. Okey. Ataupun sehingga vacuum pump ni bunyi senyap. Sekarang ni troubleshooting pada petang ni berjaya, alhamdulillah. Okey, apa yang saya nak sampaikan adalah untuk Panasonic 1.0 horsepower, apabila kita pergi di rumah customer, kita cek dahulu kalau ada jadi kes yang sama macam saya ni lah. Okey, kita cek dahulu menggunakan error code pada remote control. Okey, dah dapat apa nama dia punya kod, yang error code yang telah ditunjukkan oleh remote control. Sekiranya H11, maka kita checking dahulu pada outdoor unit, iaitu inverter. Cabut semua kabel pada terminal outdoor unit. Kemudian buat checking menggunakan multimeter, dan kemudian sekiranya kalau bacaan dia kurang daripada 20 DC volt ataupun lebih daripada 70 DC volt, maka itu inverter rosak. Memang short. Okey. Satu lagi tip. Untuk inverter mesti menggunakan earding kabel. Okey. Dan kabel earding di rumah tuan-tuan mesti elok ataupun baik, ataupun di bawah bacaan 10 ohm mengikut Suruhanjaya Tenaga. Okey. Tetapi kalau tak dapat pun, dapat 30 ke bawah pun insya-Allah boleh. Jangan lebih daripada jangan tak ada bacaan langsung. Tak ada bacaan ohm langsung, memang masalah pada inverter. Saya takut rumah customer ni pun ada masalah pada pada earding punya kabel, earding punya pembumian. Earding kalau tak cantik, pembumian earding tu kalau tak cantik, ini yang efek pada inverter. Ini yang takutnya. Kita tak pakai earding tak boleh.
nanti tak boleh claim warranty. Kalau ada warranty, macam ni tak ada warranty, dah habis warranty, okey lah kan. Kalau masih ada warranty, tak pakai heading, warranty tak boleh claim. Itu dia punya SOP Panasonic, Daikin dan lain-lain brand lah. Okay, InsyaAllah. Okay, sekarang vacuum pun dah hampir senyap lah tu. Okay, kita tunggu lagi. Sekarang baru lebih kurang dalam 5 minit. Dia agak kasar sikit ni. Masih ada udara di dalam kompresor, kondenser, copper dan cooling coil. Sebab itu hari kita buka terus, kita buang gas. Okay, tak boleh buat apa sebab indoor outdoor tak hidup. Kalau hidup boleh kita pump down balik, boleh pakai balik, tapi tak hidup. Dan outdoor unit tinggi. Kalau outdoor unit rendah, rumah standard, tak perlu buka. Kita beli order PCB dan buat instalasi. Tapi agak susah lah kalau buat dekat atas kan. Kalau dekat atas ni agak susah sikit. Tambah-tambah pula outdoor unit rapat dengan ceiling. Jam. Nak buka punya casing penutup ni, atas ni tak boleh nak buka. Jadinya bagi rakan-rakan yang nak belajar aircon, okay, apabila pasang unit outdoor, kalau boleh jangan rapat ke ceiling ataupun rapat ke slat, rapat ke bumbung, jangan. Kalau rapat ke bumbung nanti tak boleh nak buka dia punya penutup. Jadi technician installer yang lain, technician lain tak boleh nak buat troubleshooting penukaran PCB dan sebagainya lah. Okay, 10 minit. Tunggu lagi 15. Nak 5 minit lagi. Masih kasar ataupun tidak pada vacuum pump. Okey, untuk vacuum pump sambil-sambil tu check dia punya sebelum kita nak bawa pergi ke site kan, check dia punya minyak kalau boleh selalu tukar lah. Macam saya tukar itu hari dah setahun baru tukar. Dah kuning tu dah nak pergi ke arah ke arah pekat, ke arah hitam dah. Tak boleh sebenarnya, sebab minyak vacuum ni, minyak pump ni dia putih, tapi sampai jadi kuning. Kuning disebabkan apa? Disebabkan macam R22 punya gas, refrigerant, R22 punya refrigerant R22 dia ada minyak. Dia menggunakan minyak. Jadinya setiap kali vacuum, minyak yang ada di dalam copper masuk dekat vacuum. Jadi dia bercampur.
Itu yang kalau R22 punya, kalau R22 punya kita vacuum, dia keluar asap ni dekat vacuum pump ni. Memang banyak. Dia kena lama lah. Macam R32 ni, R32 ni okey. Dia menggunakan liquid, sama macam R410 menggunakan liquid. Okey. Okey, 3 minit lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, dah habis dah. Dah senyap lah vacuum. Ambil lah, insyaAllah. Okey. Saya off vacuum. Off manifold gauge. Dan saya off vacuum pump. Ambillah. Dan kita lihat pada manifold gauge, daripada negatif 30 kita tengok dia naik ke tak ke kosong. Sekiranya kalau dia naik ke kosong, maka copper pada flaring tu mungkin ada bocor. Mungkin ada kebocoran pada flaring flare nut indoor ataupun outdoor ni. Indoor ataupun outdoor. Jadi macam sekarang ni okey lah. Tak naik. Okey, saya akan bilang 15 second. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Kalau ikutkan, kita kena tunggu pula 10 ke 15 minit ataupun 30 minit untuk kita tengok sama ada manifold gauge ni, dia punya jarum tu naik ke bacaan kosong ataupun tidak. Kena tunggu lama. Tapi sekarang ni saya cuma bagi anggaran saja sebanyak 15 saat. Nak tengok jarum naik ataupun tidak. Sekarang ni jarum tak naik. Jarum stay pada bacaan negatif 30. Jadi saya nak masukkan refrigerant R32. Okey, jom. Okey. Okey, dalam hose ni saya kena kendurkan sikit lah. Kalau kita guna
manifold gauge yang double tu, yang saya guna sebelum ni, dia ada dekat tengah-tengah tu untuk kita buka dia punya, kita tekan dia punya tube core. Okay. Saya terbalikkan disebabkan itu hari kita buang habis dia punya refrigerant. Jadi kemungkinan besar sekali dengan oil dia keluar sekali dengan dia punya liquid dia lah keluar sekali. Jadi ni saya okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang saya nak on unit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah jalan lah. Alhamdulillah. Okey, sepatutnya kita nak isi refrigerant R32 ni mesti kena ada penimbang. Okey, penimbang dia tu untuk kita dapat dia punya untuk lebih tepat lagi lah refrigerant yang masuk ke dalam unit. Okey. Sebab apa? Kita yang inverter ni dia jalan pelan-pelan tau. Dia slow tau, macam kita pulas volume radio kan. Dia slow, lepas tu kuat sikit, lepas tu lama kuat sikit, macam tu. Dia tak press terus macam non-inverter. Non-inverter dia terus press. Macam ni memang kena betul-betul ni lah. Okay, sekarang manifold gauge menunjukkan 50 PSI. Kemudian saya top up lagi. Lima puluh, 60, 70. Okay. Masukkan lagi. Dia antara 135 hingga 150 ataupun 125 hingga 150. Okey, tapi nak sedapnya, nak baik, jangan ngam-ngam. 150 bawah sikit. 145, 140 macam tu cantik. 135 pun dah cantik. Kita jangan lebih. Kalau lebih kan, contoh kita lebih daripada 150, pressure dia kuat, dia boleh bocor pada U copper yang ada di condenser dan cooling coil. Ni dia press. Baru dengar kompresor jalan kuat. Tadi kompresor jalan slow je. Ni dia press lah ni. Baru dengar sikit. Bila dia press nampak. Tadi dia atas pada 100 PSI. Sekarang dia press, dia turun jadi 85 PSI. Dia press macam ni Masa dia press ni baru kita masukkan sebetul-betulnya. Dia press lagi, turun lagi 60. Copper yang 2 hun dah net frost. Mana kata gas tak cukup lah. Okay, saya masukkan lagi.
Memang kena hati-hati lah inverter. Kalau non inverter tak ada masalah. Kita boleh masuk je. Masuk. Off, on. Inverter kita on, off balik. On, off balik. Kena tunggu lama. Macam ni lah. Macam saya buat ni lah. Turun 80, 85, turun lagi 70. Dia press lagi kuat bunyi kompresor ini susah nak inverter ni, mesti kena ada penimbang. Kalau tidak kita masuk terlebih lah kan. Rugi lah kita. Copper belaga body. Letak kipas. Copper belaga body. Body ni belaga copper. Okey. Okey, sekarang manifold gauge menunjukkan 135 13. Antara 13 dan 135. Naik 14. Okey. Bila dah sejuk sini, suhu dah sejuk sini, dia slowkan kompresor nampak. Sini dah sejuk lah. Kompresor dia slow. Okey, 135. Dia slowkan kompresor. Jadi sini kurang sejuk sikit lah. Kat indoor. Dia macam ada volume. Dia slow, lepas tu dia kuat balik. Dia slow, lepas tu dia kuat balik. Manifold gauge dah naik 1 1 6, 1 7 dan 1 7 165. 170, 175. Tapi kompresor slow dah. Tadi masa kompresor press tadi, dia duduk 135. Okey, air pun dah keluar sana. Jadi itulah, saya pun akan datang, saya akan beli penimbang jugalah untuk inverter punya refrigerant. Inverter punya unit aircon. Ni dia kuatkan balik.
Saya slowkan suhu, naikkan ke 24. Bising lah casing ni. Kena body lah. Tarik ke depan sikit ni. Okey. Masuk casing nanti okey lah. Kita letak insulation sikit. Tidak bising. Okey, saya dah letak insulation kat belakang ni. Lapik dia punya body sikit. Dia tak tambat dengan skru kan. Dia tutup semua kan. Dia dah berikat. Okey. Memang lambat sikit tuan-tuan. Isi refrigerant punya inverter punya unit. Terpaksa kena tunggu sehingga dia press balik kompresor. Nak tengok kali yang tadi yang kedua, ni yang ketiga. Dia press pula lagi nak tengok berapa dia punya bacaan pada manifold gauge. Okey dah ni. Tutup sini dulu. Ni kepala ni kena hati-hati kat kunci. Kunci ketak-ketak kan habis. Putus kepala ni dah jam. Enam puluh, 70, 80. Connect sehingga 180, 170. Tinggi.
Dia press. Alhamdulillah rakan-rakan, saya dah pasang dia punya casing. Sekarang saya nak on unit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang ni saya nak tengok dia punya manifold gauge, dia punya tekanan gas, tekanan refrigerant dia berapa. Kita check balik. Okey, dalam masa yang sama kita check balik menggunakan multimeter ataupun clamp meter. M dia sama ke tak? Okey, tadi sepatutnya semasa saya isi refrigerant tadi, saya kena clamp dia punya ni. Terlupa lah tu tuan-tuan. Tengok dia punya M dia. Okey. Sekarang M baru 1.3. 1.4 baru naik 1.5. Ampere pada outdoor unit, pada stiker outdoor ni adalah 3.3A sahaja. Okey, kalau lebih memang kena buang sikit lah refrigerant. Okey, sepatutnya nak buang ni dia kena ada recovery, mesin recovery dan recovery tank. Tak boleh buang sesuka hati. Okey. .3 cukup 3.3 saja. Memang kena ni balik refrigerant. Sekarang baru 2.5. Nampak? Kalau fokus nampak tak? Saya cuba fokuskan. Oh, tak nampak lah. Rakan-rakan minta maaf lah tak nampak. Tak apalah, dengar saya cakap je lah. 3.8. Oh. Dia 3.3 aja rakan-rakan. .9.
Okay, turun balik. Tu kata inverter ni memang kena ada penimbang. Kalau tidak je no angkut gas. Manifold gas 15, 155, 155, 160 ha. Tapi kompresor bau slow bau bekerja dalam tengahan macam tu lah. Belum dia press lagi. Tengok dia press nanti berapa turun. Ampere dah naik 4.1 dah. .2 Manifold gas turun 140. Menggunakan test pen, cek arus pada kabel live, ada api, live ada, neutral tak ada, start pun tak ada, ataupun run ataupun start pun tak ada, earth pun tak ada. Okey, terbaik lah, alhamdulillah. .3 yang ni 4.3. 3.3 di stiker pada order, 4.3 pada claim meter. Di manifold gas 135 turun lagi tengok rekan-rekan. Sekejap saya bawa api sampai ke tak. Tak sampai. Okey, macam ni je. InsyaAllah nampak kot kan. 135. Semula 14. 14. Tak, 135. 135, tetapi di sini dah naik 4.5 Tengok 4.5. Tadi 4.3 ni 4.5. Ini kalau buang lagi refrigerant. Kalau buang refrigerant, jam lah. Ni dah 135. Kalau buang nanti kan tentu copper kecil naik frost. Okey, 14 naik balik. Dia tekan lagi 4.6 dah. .8. Susah inverter kalau nak isi refrigerant. Tak boleh main-main. Memang kena ada penimbang. Lepas ni kalau ada untung sikit buat troubleshooting dan pemasangan aircon, saya akan beli penimbang lah. Senang, dah tentu lah, tepat. Masuk 570 gram sudah cukup 570. Dekat manifold dia nak naik
120 ke, manifold dia nak naik 155 ke, 170 ke, 150 ngam ke, terpulang. Yang penting gas ngam-ngam ikut pada piawaian yang ditetapkan pada stiker outdoor unit. Okey. Tak boleh kalau macam ni. Manifold gas 1.4, claim meter 4.8, stiker unit 3.3. Jadi kita nak ikut mana satu? Ada 3 perbezaan dekat sini. Jadi saya akan ikut dekat manifold gas 135 ke atas. Dia punya piawaian gas dia, piawaian tekanan refrigerant bagi R32 untuk inverter punya unit adalah 135. Inverter ataupun non-inverter 135 hingga 150. Sekarang ni 135, 140 lah. 135 antara 135 140 macam tu. Okey, alhamdulillah terbaik. Okey rakan-rakan. Selesai kita punya. Okey, sebelum tu saya nak check dia punya ni pula. Saya nak check dia punya AC volt. Berapa dia punya volt AC dia. Okey, live dan neutral 232. Okey, live dan start 232 231. Okey, ngam. Live dan earth 231. Okey, cun. Live neutral balik 231. Okey, cun. Alhamdulillah terbaik. Okey, alhamdulillah. Sekadar itu perkongsian saya pada semula ada sikit lagi pembetulan. Okey, kita cek balik untuk error code. Okey, saya akan tekan holdkan dia. Okey, sekarang saya pergi dekat kamera, tunjukkan pada kamera H0, H11 dah tak ada apa, 12. Okey, saya cepatkan. Saya kena dekat sikit. F11 tak ada. H00. Okey, H11 dia ada bunyi. Jadi kita dah repair detect yang telah dia troubleshooting tadi. Sekarang kita dah repair. Jadinya kita setting balik. Tekan lagi. Tekan bawah balik. Tekan balik H11. Okey. Pergi pada H00. Dan pergi pada F. Semula pergi kepada H11 tadi, dia bunyi dan kita kena tekan set. Okey, kita tekan set. Kita dah set dia, kita dah tukar tadi. Tekan balik set. Okey, tekan AC reset. Pada H11.
tekan pada AC RC. Okey. Dah. Sekarang ni saya turunkan suhu ke 23 dan saya tekan balik AC reset. Okey, dia off. Sebab kita dah repair. Kita dah repair dia punya kita dah buat replacement pada outdoor unit punya PCB. Jadi sekarang ni kita set balik pada remote supaya dia hilangkan error code H11 tadi. Okey, sekarang saya on balik unit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setelah kita dah reset balik tadi, maka selesailah sudah troubleshooting replacement PCB outdoor unit inverter Panasonic 1.0 horsepower. Alhamdulillah, jumpa lagi dan dan jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okey? Bagi rakan-rakan yang baru ke channel saya, jangan lupa subscribe dan rakan-rakan akan dapat video-video yang baru saya upload akan datang, insya-Allah. Saya akan sentiasa upgradekan ilmu yang ada walaupun sedikit, tetapi saya akan cuba untuk kongsikan dengan rakan-rakan, insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.